Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 14 November. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia Awan Nasar dilantik semula sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak berkuat kuasa 16 November 2023. Pelantikan tersebut untuk tempoh 2 tahun sehingga 15 November 2025. Majlis angkat sumpah Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taim Mahmud berlangsung semalam di Kuala Lumpur. Ini merupakan kali ke-9 beliau dilantik sebagai Speaker DUN Sarawak sejak kali pertama memegang jawatan itu pada 15 November 2000. Turut hadir semasa majlis angkat sumpah, dua timbalan Premier, Dato' Amar Douglas Uga Ambas dan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu bakal menambah program Doktor Perubatan Veterina bagi melahirkan lebih ramai doktor veterina di Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steve Rudi Utom memberitahu langkah itu perlu kerana Sarawak ketika ini kekurangan doktor veterina. Jelas beliau, kementeriannya memberi sokongan penuh terhadap usaha itu dalam memenuhi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penghargaan Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS di Kuching. Mengenai wabak rabies, Datuk Seri Dr. Stephen berkata JPVS memerlukan kerjasama penuh pihak berkuasa tempatan, badan bukan kerajaan dan pemilik anjing bagi menangani wabak berkenaan. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022, sijil Penghargaan Pesara 2023 dan sijil Penghargaan Kaki Tangan Tamat Kontrak 2023 kepada kaki tangan JPVS. Kementerian Pengangkutan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluaskan program My Lesen ke kawasan lain di Sarawak. Timbalan Menterinya Datuk Hasbi Habibullah berkata ia bagi membolehkan lebih ramai golongan berpendapatan rendah dapat memiliki lesen memandu kelas B2 yang sah. Katanya hasrat kerajaan melalui program seperti itu bukan sahaja untuk mendidik masyarakat menjadi pemandu yang berhemah, sebaliknya mahu menyedia ruang kepada mereka untuk menjana pendapatan. Ini terutama sekali dalam Persekitaran Ekonomi GIG, anak muda yang memiliki lesen memandu boleh menjana pendapatan dengan melibatkan diri dalam sektor penghantaran makanan. Datuk Hasbi berkata demikian pada penutupan program My Lesen di Debak. Beliau turut mencadangkan agar orang ramai yang ingin mengikuti program tersebut menyerahkan nama dan permohonan mereka melalui Pusat Khidmat Wakil Rakyat masing-masing. Dengan demikian akan memudahkan lagi urusan pihak JPJ dalam membawa program seperti pada masa akan datang. Sementara itu, program My Lesen kali ini melibatkan 697 peserta dari kawasan Debak, Sepauh dan Betong. Percutian secara perkhemahan bersama keluarga atau rakan-rakan kini menjadi aktiviti rekreasi pilihan masyarakat dengan pelbagai tempat menarik dalam negara. Di Sarawak, Long Urun, Belaga, salah satu lokasi yang menjanjikan keindahan alam semula jadi untuk peminat aktiviti perkhemahan atau dikenali sebagai glamping. Baik, bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi meneroka keunikan Long Urun di wilayah tengah Sarawak. Tapak perkhemahan lepas hutan di Long Urun Belaga, satu destinasi eco-pelancongan yang diketengahkan oleh Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK Negeri Sarawak melalui program eco-pelancongan, eksplorasi dan ekspedisi Sarawak atau SEA Sarawak. Perjalanan ke Long Urun dari Bintulu mengambil masa lebih 6 jam. Ia bukan perjalanan yang mudah kerana dari Belaga ke Lepas Hutan, kami perlu melalui laluan ladang kelapa sawit dan hutan sejauh 45 km. Semestinya, penggunaan kenderaan pacuan 4 roda menjadi kemestian kerana perjalanan turut merentasi beberapa anak sungai sebelum tiba di tapak perkhemahan dan inap desa Lepas Hutan. Kalau camping ni biasanya sinonim dengan perkemahan yang agak tidak memerlukan perkakasan yang begitu rapi seperti ada tilam ataupun ada meja dan sebagainya, tapi glamping ini ibarat kita bawa bilik kita ke satu lokasi itu dan dihiasi dengan lebih menarik lagi lah.
Tapak perkhemahan unik ini dibangunkan sendiri oleh anak tempatan khas untuk penggemar aktiviti lasak atau mereka yang menghargai keindahan alam semula jadi. Selain daripada berkemah, pengunjung juga boleh pergi casting, memancing dan juga jungle trekking. Kami ada tepin waterfall dan juga batu melintang ataupun lebih dikenali sebagai crossrock. Dan piknik jugalah di hutan. Disebabkan kepelbagaian aktiviti yang boleh dilakukan di sini, tapak perkhemahan ini ada kalanya penuh dengan pengunjung walaupun terletak jauh di pedalaman. Lokasi camping di Lepah Hutan tu dia tempat cun lah. Menarik sebab di sini kira sungai pun masih jenis tiada macam pencemaran, memang nature lah sini. So tempat camping pun luas. So kita pun boleh pergi ramai-ramai lah dengan grup-grup camping macam tu lah dengan kawan-kawan. Dari segi aktiviti, kalau sekiranya untuk 4x4, kita ada track dia bagi untuk kita main apa semua, untuk cuba kenderaan kita, winch kita, apa yang ada, dia macam tu. Begitu juga dengan budak-budak, ada tempat main dia, ada dia buat aktiviti seperti permainan budak-budak, dia macam itu. Bagi Motek Sarawak, lokasi seperti Lepah Hutan wajar dipromosi kerana produk eko-pelancongan seperti ini mempunyai peminatnya yang tersendiri. Selain keindahan alam semula jadinya, daerah Belaga juga menawarkan pakej pelancongan lain seperti rumah-rumah panjang yang dijadikan homestay oleh penduduknya. Siri kedua laporan khas Si Sarawak bersama Motek, kami akan membawakan keunikan rumah-rumah panjang yang ada di daerah Belaga seperti di Umar Belur, tempat saya berdiri ketika ini. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi, RTM. Walaupun negara kini baru memasuki fasa permulaan monsun Timur Laut MTL, namun kesan daripada peralihan monsun itu terhadap negeri ini dijangka hanya akan dirasai pada sekitar bulan Januari hingga Februari tahun depan. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, ketika dihubungi RTM memberitahu berdasarkan analisis model-model cuaca, luruan monsun yang dijangka bermula pertengahan bulan ini sehingga Mac tahun depan akan menyebabkan peningkatan kelembapan yang membawa kepada hujan berterusan dalam tempoh tersebut. Namun, luruan hujan yang berterusan itu dijangka tidak mempengaruhi keadaan cuaca di rantau Sarawak. Sebaliknya, fasa awal MTL hanya memberi kesan kepada bahagian pantai timur dan utara Semenanjung serta bahagian timur Sabah. Beliau juga memberitahu menjelang Disember ini hingga Januari tahun depan, episod hujan lebat akan mula tertumpu di barat Sarawak sebelum beralih ke bahagian utara Sarawak pada fasa akhir MTL iaitu di antara Februari sehingga Mac 2024. Secara amnya, Sarawak dijangka akan mengalami cuaca lebih lembap pada minggu ini dengan ribut petir beserta hujan dijangka berlaku di beberapa bahagian di Sarawak pada sebelah petang, terutamanya di barat negeri ini selain kawasan pedalaman utara dan tengah Sarawak. Usaha Limbang Life Care Society mengumpul dana untuk mendapatkan kemudahan ambulans wajar disokong. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Datuk Paulus Palung Umar berkata, ia bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan di Limbang dalam mendapatkan rawatan kesihatan dan perubatan di Hospital Miri atau Kuching. Datuk Paulus berkata bagi kes yang melibatkan kematian, waris terpaksa berbelanja sekitar RM6 ke RM7,000 untuk mendapatkan kemudahan van jenazah bagi perjalanan dari Kuching ke Limbang. Kos itu amat membebankan terutama kepada masyarakat yang kurang berkemampuan. Dengan kemudahan ambulans itu nanti diharap akan mempermudahkan lagi urusan perubatan masyarakat Limbang. Beliau menyatakan demikian pada majlis pengumpulan dana ambulans Limbang Life Care Society di Limbang. Saudara, berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Bumawin. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.